Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama saya Suhili Nain daripada Kota Kinabalu Sabah. Pada malam ini saya berhasrat untuk buat sesi live berkongsi mengenai buku ni. Tapi selain berkongsi dengan mengenai buku yang saya jual ni melalui showcase ni, showcase saya punya TikTok, saya ingin kupas satu topik yang cukup penting pada malam ini, yaitu takrif khurafat. Okay. Kenapa penting kita kupas berkenaan khurafat ni? Sebab benda khurafat ni saya lihat begitu bermaharajalela dekat media sosial, khususnya TikTok. Setiap hari bila saya buka TikTok, saya akan jumpa pelbagai perkara khurafat yang disebarkan dalam masyarakat. Tapi apa itu khurafat? Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu khurafat. Mungkin ada yang sekadar dengar khurafat tapi tidak faham apa itu khurafat. Jadi jemput follow dekat saya punya TikTok, ada banyak perkongsian-perkongsian mengenai persoalan berkaitan akidah, persoalan berkaitan perkara khurafat dan pseudoscience. Jadi malam ini saya ingin kupas topik berkenaan khurafat daripada sebuah risalah yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okey, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Satu unit kerajaan, jabatan kerajaan yang tidak asing lagi pada kita, dan pada tahun 1996 mereka telah menerbitkan sebuah risalah yang disebut sebagai khurafat dan azimat. Okey, garis panduan. Bagaimana kita mahu mengenal khurafat dan bagaimana kita mahu mengenal azimat yang dilarang dalam Islam. Tapi malam ni saya tidak akan kupas mungkin berkenaan azimat. Saya akan kupas berkenaan topik khurafat sahaja. Jadi tanpa membuang masa, kepada anda yang menonton, bersama-sama kita lihat maklumat fatwa rasmi. Garis panduan dan azimat ini telah disemak oleh panel akidah dan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Ugama Islam Malaysia. Jadi benda ni sesuatu yang sudah disemaklah oleh panel akidah pada tahun 1996. Yang ketika itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dipengerusikan. Ketua pengarahnya adalah Datuk Haji Osman bin Mustafa. Jadi latar belakang garis panduan mengenai khurafat dan azimat ini disediakan ekoran daripada keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang bersidang pada 6 Oktober 1987 supaya diperincikan mengenai khurafat dan azimat, supaya masyarakat faham apa itu khurafat dan azimat. Jadi panduan ini adalah berdasarkan keputusan Muzakarah pada Ogos 1996. Jadi tanpa membuang masa kita kupas apa itu khurafat. Pertama sekali kita akan kupas daripada segi ta'arif. Apa itu khurafat untuk kita faham daripada segi bahasa dan daripada segi istilah. Kalau dalam segi bahasa, daripada Al-Mu'jam Al-Wasit juzuk 1 halaman muka surat 237, khurafat ni takrifkan dari segi bahasa sebagai cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara dusta. Manakala menurut Kamus Idris Al-Marbawi halaman 169, kamus yang biasa kita pakai dekat sekolah menengah dalam pengajian bidang agama, menjelaskan khurafat ni apa? Khurafat ni adalah cerita karut marut. Jadi disimpulkan di sini khurafat ni apa? Khurafat ni ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan ataupun kepercayaan yang menyimpang daripada akidah Islam. Menyimpang daripada akidah Islam. Jadi dia bukan cerita semata-mata, tetapi ia adalah sesuatu yang menyimpang daripada ajaran Islam. Jadi berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut. Bersifat karut dan dusta.
Ini mengenai azimat, kita skip. Sebab pada malam ni saya mahu fokus mengenai khurafat. Apa itu khurafat? Apa itu ciri-cirinya? Dari tadi kita sudah jelas bahawa khurafat ni adalah satu perkara yang direka-reka, dusta. Sama ada ia berbentuk ajaran, berbentuk kisah, ataupun adat istiadat, ramalan-ramalan. Yang mana perkara itu sebenarnya tidak benar. Malah menyelisihi Al-Quran dan hadis, menyelisihi ajaran Islam. Walaupun cerita tersebut, walaupun perkara tersebut kita nampak seperti perkara yang Islamik, tapi sebenarnya ianya bukan selari dengan ajaran Islam. Jadi daripada risalah ini ada disebutkan di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri-ciri khurafat. Macam mana kita mau kenal khurafat? Yang pertama, ianya tidak didasarkan pada nas-nas syara' sama ada Al-Quran ataupun hadis. Jadi khurafat ni, dia adalah satu kepercayaan, satu ajaran, satu ramalan yang tidak ada pada nas syara'. Nas syara' ni apa? Tidak mempunyai dalil daripada Al-Quran dan hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sahih. Ataupun hadis yang dhaif. Kalau yang tidak terlalu dhaif, dalam kisah sirah misalnya, kita boleh terima. Dan pada hari ini kita nampak pelbagai perkara yang diajarkan dalam masyarakat kita, perkara-perkara yang sebenarnya tidak mempunyai dalil daripada Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Perkara berkaitan akidah, yang disebut dalam buku ini. Kenapa saya letakkan buku ini di sini? Sebab kebatilan gerakan New Age ni dia mengungkap satu perkara berkaitan akidah yang sebenarnya khurafat yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Khurafat ni zaman dulu mungkin kita tahu cerita-cerita masuk hutan. Kalau masuk hutan kamu kena lakukan perkara yang tertentu misalnya. Dia bawa kisah-kisah kepercayaan yang mengarut. Kalau zaman dahulu mungkin lain. Cerita manusia bila meninggal ada yang berubah menjadi binatang misalnya. Itu khurafat zaman dahulu. Tapi bila zaman moden, khurafat ni dia sudah berubah kepada satu bentuk yang baru. Kalau dahulu cerita-cerita khurafat ni kita boleh dengar di mana? Dekat mungkin daripada cerita orang-orang orang-orang tua mungkin kita dengar. Tapi pada hari ini perkara-perkara khurafat ni kita boleh dapati melalui perkara-perkara motivasi. Dalam ilmu bisnes kita nampak ajaran-ajaran khurafat ni. Dan yang paling malang, yang membimbangkan sebenarnya, perkara khurafat yang tersebar melalui media sosial, khususnya di TikTok. Kalau setiap hari kita buka TikTok, kita pasti akan jumpa benda-benda khurafat yang berbentuk moden. Apa dia? Contohnya rahsia tarikh lahir ataupun disebut sebagai ajaran numerologi. Yang mana sebenarnya rahsia tarikh lahir itu, ajaran numerologi itu tidak mempunyai ajaran sedikit pun dalam ajaran Islam. Baru-baru ini saya menegur seorang individu yang dia buat kiraan rahsia tarikh lahir dekat TikTok. Saya tanya dia, daripada mana sumber ajaran ni? Dia bagi tahulah sekian-sekian. Dia bagi tahu buku Tajul Muluk, dia punya rujukan. Sedangkan buku yang dia jadikan rujukan itu walaupun disebut sebagai Tajul Muluk, bahasa macam bahasa Arab, tapi sebenarnya buku itu adalah sebuah penulisan yang berisi perkara-perkara khurafat yang menyimpang daripada akidah Islam, yang mana ianya adalah salah satu bentuk ajaran numerologi. Itu yang pertama. Apalagi contoh khurafat yang kita dengar pada masyarakat hari ini yang sebenarnya tidak sahih. Contohnya kisah Nabi Muhammad SAW bawa capal baginda naik ke atas Arash, naik ke Sidratul Muntaha, di mana ketika Nabi SAW naik ke Isra Mi'raj, berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi sampai dekat Sidratul Muntaha, Nabi dikatakan cuba buka capal baginda. Buka capal, kemudian dilarang jangan buka capal. Jangan buka capal. Kemudian pelbagai kisah dibawakan. Sampailah pada hari ini ada golongan tertentu yang memuliakan logo capal. Kononnya sebab capal itu sudah sampai ke
Sidratul Muntaha. Ketika Nabi SAW bertemu Allah. Ini perkara khurafat. Begitu juga kisah berkenaan Nur Muhammad. Satu perkara yang cukup populer mungkin dalam golongan Batiniyah ataupun golongan Sufi. Sedangkan tidak ada dalil yang sahih daripada ayat Al-Quran yang sharih, yang jelas menyebutkan berkenaan perkara tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. Oke, jadi antara ciri khurafat, ia merupakan cerita-cerita dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. Kisah-kisah yang dibuat-buat. Oke, kisah yang tidak benar. Maka ia termasuk sebagai perkara yang khurafat. Jadi kalau ada seseorang misalnya dia bawa kepada kita kisah berkaitan agama, kisah berkaitan perkara gaib, kisah berkaitan para nabi dan rasul, dia bawa kisah. Contohnya dia bagi tahu, saya ada benda yang mana benda ni berasal daripada alam gaib misalnya. Kita tanya dengan dia balik, apa bukti kamu benda ni daripada alam gaib? Kan? Kita tanya dia balik. Baru-baru ni saya lihat dekat Facebook, seorang individu yang mendakwa bahawa dia mempunyai mushaf daripada alam gaib, mempunyai batu permata yang dia perolehi daripada alam gaib, dan cincin yang dia perolehi daripada alam gaib. Kita tanya dengan dia, kalau orang bawa kisah yang sebegini, kita tanya, dekat alam gaib tu, adakah Al-Quran seperti yang kita pegang, adakah pencetak Al-Quran? Kita tanya dengannya. Sedangkan tidak ada siapa yang boleh mengesahkan apa yang dia dakwa. Dia dapat Al-Quran daripada alam gaib. Siapa yang boleh mengesahkan perkara tersebut? Tidak ada. Dia kata dia dapat daripada alam bunian. Bunian tu dapat Al-Quran tersebut daripada mana? Entah-entah bunian tu pun ambil daripada alam manusia. Ambil daripada alam manusia kemudian bagi pada dia. Jadi mereka ini membawa objek-objek tertentu seperti batu, cincin, geliga, dan antaranya mushaf Al-Quran lah. Kononnya ini perkara daripada alam gaib, daripada alam bunian. Akhirnya mereka memandang perkara itu sebagai satu perkara yang hebat. Sedangkan kalau kita fikirlah, apa tujuan kalaulah benar objek-objek tersebut berasal daripada alam gaib? Apa tujuan makhluk-makhluk gaib tersebut memberikan objek-objek tersebut kepada kita? Apakah manfaatnya? Yang saya lihat golongan-golongan tersebut, kalau benar mereka bagi, sebenarnya mereka buat kita ni cuba mengagungkan objek-objek gaib tersebut. Dan itu tidak sepatutnya berlaku. Semata-mata dia daripada alam gaib, kita pun mengagungkan. Menganggap satu benda itu sebagai objek yang keramat. Tidak sepatutnya berlaku. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru menonton sesi live pada malam ini dan jemput follow. Perkongsian saya pada malam ini adalah berkaitan mengenal perkara khurafat. Oke, kita sambung. Yang kedua, apa dia perkara khurafat? Apa ciri-ciri perkara khurafat? Ianya bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Oke. Setiap kita ni berasal daripada suku-suku yang tertentu. Kita berasal daripada bangsa-bangsa yang tertentu. Yang mana dalam bangsa kita mungkin ada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan akidah Islam. Maka setiap kepercayaan apabila datang daripada nenek moyang kita misalnya, kita tidak boleh mengambil sikap terus menerima. Tanpa membuat pertimbangan terlebih dahulu. Kita buat pertimbangan yang bagaimana? Kita lihat adakah kisah-kisah yang dibawa tersebut selari dengan Al-Quran dan hadis? Adakah ia selari dengan wahyu? Apabila kepercayaan-kepercayaan lama yang dibawa dalam bangsa kita, dalam suku kaum kita, ia mempunyai kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam, maka tanggung jawab kita adalah untuk meninggalkan perkara tersebut, bukan dipegang. Oke, Islam ini datang untuk membersihkan umat, masyarakat daripada perkara-perkara syirik, daripada perkara-perkara khurafat.
supaya kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh kepercayaan khurafat yang ada dalam masyarakat kita? Contohnya kepercayaan wujudnya semangat-semangat pokok, kan, wujudnya semangat-semangat padi, wujudnya kalau contohnya ada batu besar, nenek moyang kita pun cerita, oh batu besar nih dia ada penunggu misalnya. Dia ada penunggu. Mungkin kalau dia kata jin bolehlah kita kata, tapi kalau dia kata batu besar ini ada semangat yang menjaga kita. Kita kena nilai semula. Mengapa kita perlu titik beratkan perkara tersebut sedangkan yang menjaga kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita berharap kepada makhluk-makhluk gaib. Oke? Apalagi kepercayaan-kepercayaan khurafat yang ada dalam masyarakat kita. Contohnya kepercayaan mandi safar zaman dahulu. Zaman dahulu kepercayaan mandi safar ni cukup popular, di mana masyarakat percaya kalau kita tiba pada bulan Safar, misalnya mereka mempercayai bahwa akan berlaku perkara sial. Jadi untuk membersihkan diri kita kena buat mandi Safar, tamasya mandi Safar. Ada kalau kita tengok dekat video yang tersebar dekat Facebook, rakaman yang dahulu, dia tamasya yang cukup meriah. Cukup meriah sampai ada upacara sembelih lembu, ada upacara tari menari yang dipersembahkan. Contohnya lembu tu disembelih dihanyutkan ke laut. Itu yang berlaku juga di Indonesia. Kita boleh lihat macam mana masyarakat di sana ketika berlaku tsunami misalnya. Mereka membuat upacara dengan menyembelih haiwan kemudian dihanyutkan ke laut untuk menenangkan penjaga laut misalnya. Jadi itu satu kepercayaan yang kita tidak boleh pegang, kita tidak boleh ikuti. Ianya perkara khurafat. Dan perkara khurafat ni ada yang boleh membawa kepada syirik ya. Kita kena hati-hati. Perkara khurafat ni dia biasanya dalam ruang lingkup dengan perkara syirik. Sebab dia melibatkan perkara gaib. Kebiasaannya begitu. Jadi contohnya kepercayaan khurafat apalagi dalam masyarakat. Walaupun kita nampak remeh. Bila pergi laut misalnya, jangan bawa selipar. Contoh, ini yang saya biasa dengar waktu kecil lah. Jangan bawa selipar, nanti dapat berlaku perkara buruk. Ataupun ketika di laut, jangan menyebut nama-nama haiwan darat, tidak boleh. Sebab nanti akan muncul perkara buruk. Seperti kita sebut nama haiwan darat, nanti muncullah ikan jerung dan seumpamanya. Itu adalah kepercayaan yang disebut sebagai dalam Islam benda ni sebenarnya termasuk dalam perkara syirik. Syirik apa? Syirik tiarah, yaitu kepercayaan sial terhadap sesuatu perkara. Jadi kita kena hati-hati benda khurafat ni yang berlaku. Dan bendanya juga khurafat ni berlaku juga zaman sekarang ni dalam kepercayaan rahsia tarikh lahir misalnya yang tersebar dekat TikTok, ada kepercayaan nombor yang boleh mawak malang, ada kepercayaan tarikh lahir yang tertentu tidak boleh berkahwin dengan yang tertentu kerana akan menyebabkan kesialan dan seumpamanya. Seterusnya, apa dia kepercayaan khurafat? Ciri-ciri khurafat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng daripada akidah Islam. Ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. Contohnya permohonan kepada roh orang yang meninggal, kepada roh nenek moyang misalnya. Dekat kampung saya lah, kalau tempat lain saya tidak tahu, tapi antara yang saya lihat dekat kampung ni dulu ada kubur-kubur tertentu yang mana dikeramatkan. Dibaling duit di kubur-kubur tersebut. Kalau kita pergi kubur tu terletak di tanah perkuburan, kita akan jumpa banyak duit shilling dalam kubur tu. Kenapa? Mereka kata kalau kita baling duit shilling ke dalam kubur tersebut, kita minta hajat, kita akan dapat apa yang kita kehendaki. Contoh, orang yang dalam kubur itu boleh membantu kita dengan perbuatan membaling duit shilling, mohon hajat. Seolah-olah apa bezanya dengan amalan masyarakat bukan Islam yang membuang shilling ke dalam kolam? Kononnya dengan melakukan perkara sedemikian boleh menyebabkan hajat mereka tercapai.
Seterusnya yang kelima. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok, dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Oke, menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok, dan sebagainya. Oke, kita mengkeramatkan pokok kan kuburan. Ini adalah perkara yang sebenarnya dilarang dalam Islam berdasarkan garis panduan inilah. Bukan saya yang kata, garis panduan ini yang menyebutkan ini. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok, dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Kan, contohnya ada pokok, kita pergi kepada pokok tersebut, kita minta tolong. Tidak boleh. Kan? Tidak boleh untuk beristi'anah dengan pokok, minta tolong dengan pokok. Perkara itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Kalau memanfaatkan pokok tidak masalah. Tapi kalau kita pergi pokok minta tolong, wahai pokok kau tolonglah aku mau buat rumah, tidak boleh. Perbuatan sebegitu dia boleh menjatuhkan kita ke dalam perkara syirik. Syirik ini dia bukan saja daripada segi hati, perbuatan, tapi juga dengan lisan kita boleh menjatuhkan kita dalam perkara syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi apa bentuk-bentuk khurafat? Oke, di atas ini kita sudah tengok tadi ciri-ciri khurafat. Sekarang kita tengok pula apa bentuk-bentuk khurafat. Ini yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Masyarakat zaman itulah. Ketika risalah ini diterbitkan pada tahun 1996, ini bentuk-bentuk khurafat yang berlaku. Dan mungkin kita akan lihat juga benda ini sebenarnya pada hari ini. Antara bentuk-bentuk khurafat, apa dia? Yang kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, batu, bukit, tongkat, dan sebagainya. Kalau dengar nih macam biasa dengar kan. Contohnya dekat negara kita sekarang ada yang mengkeramatkan bukit, bukan bukit, gunung. Contohnya Gunung Jerai misalnya. Dikeramatkan. Contohnya dianggap sebagai perkara yang suci. Kan ini tidak boleh kita lakukan. Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, telaga keramat pun ada juga. Kan, telaga keramat, batu, bukit, tongkat, dan sebagainya. Ini tidak boleh kita lakukan. Tempat suci umat Islam hanyalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini tempat suci kita, tempat suci umat Islam. Tapi itulah sedihnya ada zaman sekarang ni ada tempat-tempat tertentu, kubur-kubur yang dibangunkan, dijadikan pula sebagai tempat-tempat untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Contohnya di gunung tertentu, duduk sana berzikir ramai-ramai. Ada yang kononnya bersuluk, bertapa. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kita mensucikan, mengkeramatkan tempat-tempat sebegitu beribadah. Kelak kita bimbangi akan muncul entiti-entiti gaib sepertinya jin yang mungkin akan menyesatkan kita. Seterusnya, apa perkara khurafat? Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial, dan sebagainya. Ini saya sudah sebutkan tadi. Adat mandi safar, buang sial. Kepercayaan sial, kepercayaan nombor. Hari ini kalau dalam zaman moden ni ada kepercayaan sial. Contohnya dalam kepercayaan law of attraction yang disebutkan dalam kebatilan gerakan New Age ni. Contohnya ajaran law of attraction. Law of attraction mengatakan kalau kita hidup, kita mau berjaya, kita tidak boleh ucap perkara-perkara yang negatif. Setiap apa yang kita fikir, setiap apa yang kita rasa, setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita ucap, itu semuanya adalah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut untuk ucap perkataan-perkataan yang negatif bagi mereka. Kalau mereka nampak orang miskin, jangan cakap dia orang miskin. Kata mereka nanti akan jadi doa kepada diri kita. Sejak bila pula setiap kata-kata itu adalah doa? Tidak benar. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya setiap ucapan, setiap kata-kata itu adalah doa. Tidak ada. Carilah di dalam hadis yang sahih. Carilah dalam Al-Quran, tidak akan jumpa. Tapi itulah yang dibawa oleh law of attraction yang diajarkan dalam program-program motivasi hari ini. Akhirnya bila nampak penjenayah, mereka tidak akan kata orang itu adalah penjenayah, tapi mereka kata orang itu orang belum baik.
Pernah dalam satu buku yang mempromosikan Law of Attraction ni, dia kata kita tidak boleh panggil orang kafir. Dia kata kita kena kata dia kita kena kata dia orang yang beriman tapi imannya pada tingkat kosong. Sebab dia kata kalau kita menyebutkan orang kafir, contohnya orang yang beribadah di rumah ibadat agama lain ataupun memakai simbol-simbol agama lain, nanti kata-kata tersebut akan kembali kepada diri kita. Mereka katakan sedemikian. Apalagi perkara-perkara khurafat yang berlaku, itu yang zaman sekarang lah. Seterusnya C, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan darinya, seperti adat memuja kampung, adat merenjis tepung tawar, adat pantai dan sebagainya. Adat merenjis tepung tawar, rupanya ada juga ya. Adat memuja kampung, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan. Dalam Islam, kalau kita mahu minta sesuatu perkara yang bermanfaat, mintalah kepada manusia yang hidup. Bukannya kita minta tolong kepada jin. Bukannya kita minta bantuan kepada jin. Cukup sedih lah, dekat zaman sekarang ni ada individu-individu tertentu yang berpenampilan seperti ustaz tapi terlibat dengan entiti seperti jin. Mereka meminta cincin daripada alam bunian, cincin daripada alam jin, batu geliga misalnya. Mereka berhubung dengan alam jin untuk meminta pelbagai benda. Ada yang meminta minyak, yang kononnya minyak itu akan memberikan kesembuhan. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan kita kena hati-hatilah, terutama dekat TikTok nih. Ada banyak orang jual objek-objek gaib. Kononnya keris daripada alam bunian dan pelbagai lagi. Dan kalau zaman dahulu kita mungkin biasa lihat golongan bomoh ni, dia tanpa segan silu dia akan kata saya adalah bomoh, saya adalah dukun. Kemudian dia pun ajar apa yang dia bawa mengenai perkara-perkara khurafat dan syirik. Tapi zaman sekarang ni, bila sudah moden, kefahaman Islam semakin berkembang, walaupun masyarakat sebenarnya masih belum faham lagi mengenai perkara-perkara akidah ni. Tapi nampak minat kecenderungan masyarakat. Maka kalau kita tengok zaman sekarang ni, bomoh-bomoh ni dia sudah pandai, dia sudah bijak dalam melakukan modus operandi dia. Kalau dulu dia mungkin mengaku sebagai bomoh, tapi sekarang dia tidak akan pakai lagi gelaran bomoh. Dia pakai gelaran-gelaran pawang, dia pakai gelaran-gelaran ustaz, kiai. Tapi bila kita tengok apa yang dia buat tu sebenarnya tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dia menjual objek-objek yang kononnya minyak yang diambil daripada alam bunian, keris yang didapat daripada alam bunian, batu dan seumpamanya. Kononnya objek-objek tersebut boleh memberikan manfaat kepada diri kita. Kalau kita gunakan sebagai medium rawatan dan seumpamanya. Ada yang jual minyak bulu perindu. Kononnya kalau saya minyak bulu perindu itu dia sudah bacakan ayat Al-Quran, sudah isikan dengan ayat-ayat syifa, jual. Sedangkan zaman dahulu, kalau kita ketahui, minyak bulu perindu ni untuk dihasilkan, dia akan melibatkan ritual-ritual syirik. Berkaitan dengan jin. Tapi sekarang mereka mahir. Bawa objek-objek seperti minyak bulu perindu dijual, tapi mereka tidak kata, oh ni ada kaitan dengan jin. Tak. Dia kata saya ada isikan ayat-ayat syifa daripada Al-Quran. Ini adalah taktik licik mereka untuk mengelabui mata masyarakat. Masyarakat sangka bila benda-benda yang sebenarnya khurafat dan syirik itu sudah bergabung dengan ayat Al-Quran dan seumpamanya, dia orang sangka, oh benda ni tidak masalah, benda ni okey. Tapi sebenarnya dalam Islam, kita dilarang mencampurkan objek-objek benda khurafat dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kamu mencampur adukkan perkara batil. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Tapi apa yang berlaku zaman sekarang? Ada orang jual minyak bulu perindu, bacakan ayat Al-Quran. Kononnya itu adalah satu perkara yang baik. Ada juga yang menilik karakter
kononnya berdasarkan kitab Tajul Muluk dan seumpamanya, kononnya dengan juzuk Al-Quran, ini adalah satu perkara pendustaan, menyimpang daripada akidah Islam, tidak sepatutnya berlaku. Oke, seterusnya, apa kepercayaan khurafat, bentuk-bentuk khurafat? Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah dan membuang ancak di laut dan sungai dan bermain pantai. Oke. Seterusnya yang kelima, kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang. Contohnya seperti tidak boleh melihatkan bayi di muka cermin karena kelak ia akan mati di dalam air. Oke, ada pula mengatakan tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi takut mendapat sial atau bala dan sebagainya. Yaitu satu perkara yang kita tidak boleh percaya. Percaya kepada perkara sial, perkara pantang larang, kalau kita langgar boleh mengakibatkan keburukan, perkara malang. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang saya sebutkan tadi sebagai syirik tiarah. Oke, dia mesti ada satu benda yang disebut sebagai kalau kita mau hindari benda pantang larang ataupun perkara yang tidak boleh dilakukan, perkara itu mesti ada kajian saintifik. Oke, mesti ada kajian saintifik. Bukan sekadar dakwaan-dakwaan semata. Oh, kamu pakai minyak nih, minyak bulu perindu nih, kamu tidak boleh pijak tanah selama 3 hari. Tidak boleh kita melakukan mempercayai perkara-perkara sedemikian. Oke, tapi kalau perkara itu ada kajian saintifik, misalnya, oke, kalau kamu batuk, jangan makan makanan pedas. Benda yang sudah dibuktikan. Oke, benda yang sudah dibuktikan. Benda itu saintifik. Sebab bila kita batuk, tekak kita sakit, kita makan benda pedas, lagilah batuk kita itu lambat sembuh. Oke, terima kasih kepada saudari Angah 84 yang bagi gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki. Dan kepada Anda yang baru ikut sesi live pada malam ini, saya jemput untuk klik follow account saya dan saya ada sediakan beberapa video yang insya Allah akan diupdate daripada masa ke semasa yang membongkar perkara-perkara yang menyimpang daripada akidah Islam. Oke, seterusnya F. Percaya kepada amalan-amalan bintang, angka, atau raja-raja tertentu. Percaya kepada amalan-amalan bintang. Contohnya kepercayaan kepada horoskop. Percaya kepada kalau kamu nih horoskop nih Sagittarius, oke, pada bulan nih kamu punya nasib gini, kamu akan dapat tua. Oke, kamu akan dapat perkara malang. Kita tidak boleh melakukan perkara sedemikian. Percaya kepada horoskop, ramalan horoskop ataupun angka-angka tertentu yang kononnya diberi mempunyai tua, nampak kereta kemalangan, tengok nombor flat, pergi beli nombor ekor. Ini pun tidak boleh. Oke, orang sibuk kemalangan, ditimpa musibah, dia pula ambil kesempatan cari nombor flat untuk beli nombor ekor. Oke, satu perkara yang tidak patut. Raja-raja tertentu, kalau dalam masyarakat hari ini kita dengar sebagai wafak lah. Ayat Al-Quran mungkin ataupun kalimah-kalimah dalam perkataan bahasa Arab dilukis pada bentuk yang tertentu, nomor-nomor yang tertentu, kemudian dilekat di rumah, dilekat di kereta, dipakai dengan kepercayaan benda itu boleh menangkis perkara-perkara buruk yang bakal berlaku. Itu tidak patut menjadi ikutan kita. Ia bercanggah dengan akidah Islam. Seterusnya, memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. Jadi, kalau ikut panduan yang diterbitkan garis panduan khurafat pada tahun 1996 ini, perbuatan memuja objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali ini tidak sepatutnya berlaku. Menyedihkanlah bila ada hari ini ada yang pergi kubur dan dia pergi minta hajat dekat kubur. Itu satu perkara yang bercanggah. Oke, ini contoh wafak tadi ya. Oke, yang nih contoh wafak. Yang nampak macam Islamik. Ada perkataan Allah, ada perkataan la ilaha illallah, ada perkataan huwal hayyul qayyum. Tapi sebenarnya benda ni kita tanya, kenapa ada huruf alif,
3, kenapa ada mim, kenapa ada 4. Sebenarnya benda ni sebagai simbol-simbol yang tidak diketahui, dicampurkan dengan ayat-ayat suci, dicampurkan dengan zikir-zikir, ini boleh menjadi kata orang sebagai jampi untuk memanggil perkara-perkara yang syirik dan tidak sepatutnya berlaku. Okey, kenapa kita kena jauhi perkara khurafat? Apa hukum beramal dengan khurafat? Okey, Islam menitik beratkan soal-soal akidah dan syariah. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber asal seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. Okey, tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma' para ulama, tidak ada qiyas, maka ditolak. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Okey, barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka ia adalah tertolak. Okey, kita buat cerita-cerita yang kononnya baik. Kita buat ritual-ritual tertentu dengan niat yang baik. Kononnya, apa kata Nabi? Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada pahala. Jadi apa yang kita dapat cuma kepenatan, cuma kesusahan, membazirkan masa, membazirkan wang ringgit, tapi apa yang kita dapat adalah amalan itu ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang bahayanya, perkara itu membawa kedustaan ke atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan seterusnya, dan sabdanya lagi, ni hadis riwayat Ahmad. Okey, barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di dalamnya agama kami, maka yang dikerjakan itu adalah tertolak. Okey, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Okay, di dalam Islam, kepercayaan kepada benda-benda yang dijadikan sebagai benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, serta memuja, meminta tolong dan melepaskan nazar pada benda-benda berkenaan yang percaya ia mempunyai kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid. Okay, siapa yang memuja sesuatu pokok, batu, kubur dan pelbagai objek dan dia bernazar, yang mana dia percaya objek-objek tersebut mempunyai kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Terjatuh kepada perbuatan syirik. Kalau dia lakukan perkara tersebut tapi dia percaya yang bagi manfaat Allah Subhanahu Wa Taala, tetap jatuh kepada syirik. Okey? Contoh, dia buat ramalan nombor, rahsia tarikh lahir, dia puja kubur. Tapi dia percaya yang bagi manfaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah tetap syirik? Syirik. Syirik ni dia bukan berlaku sekadar kepercayaan hati sahaja. Syirik bukan berlaku keyakinan semata-mata. Tapi syirik boleh berlaku daripada segi perbuatan, daripada segi ucapan. Jadi kita kena hati-hati benda-benda berkaitan syirik ni. Kan, kalau dia tidak jatuh kepada syirik akbar yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad, terkeluar daripada agama Islam, ia boleh terjatuh kepada syirik kecil yang mana masih satu perbuatan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya kamu berbuat syirik, maka akan terhapuslah pahala amalan kamu. Kepercayaan kepada sial, majal dan beramal dengan mandi seperti mandi safar dan jampi dan sebagainya untuk menolaknya adalah syirik dan merosakkan akidah Islam. Rasulullah melarang keras orang yang mempercayai sial. Okey, sial, kepercayaan sial ni adalah syirik tiarah. Okey, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Syirik tiarah, syirik kepercayaan sial itu adalah syirik. Kepercayaan sial itu adalah syirik dan bukan daripada amalan kita. Okay, bukan daripada akidah Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkannya dengan tawakal. Okey, kenapa disebut percaya kepada burung itu syirik? Okey, ada diterjemahkan kalau kita baca hadis ni dalam teks lain dia akan sebut tiarah itu syirik. Kenapa di sini disebut percaya kepada burung itu syirik?
untuk menamakan syirik tiara, sebab orang Arab nih dia ada kebiasaan pada zaman dahulu. Sebelum dia pergi musafir, sebelum dia pergi bepergian, dia akan ambil burung dalam sangkar, kemudian dia lepaskan. Kalau burung itu terbang ke depan, dia akan kata, oh kita teruskan perjalanan, kita akan bertuah. Tapi kalau burung itu terbang ke belakang atau ke arah kiri misalnya, maka dia akan kata kita batalkan perjalanan sebab kita akan ditimpa nasib malang dan sebagainya. Kayak gitu juga dalam masyarakat kita. Kalau pergi majelis, contohnya tiba-tiba melintas ular ataupun haiwan berbisa, kita pun patah balik dengan kepercayaan kalau kita teruskan akan berlaku nasib malang. Tidak boleh melakukan perkara itu adalah kepercayaan syirik. Dan macam mana kita mau basmi syirik nih? Kita ucap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ucapkan sedemikian. Terusnya disebut lagi daripada garis panduan khurafat dan azimat ini, amalan memuja jin dan memohon pertolongan darinya seperti yang dilakukan oleh seseorang bomoh atau dukun adalah syirik dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenung adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri. Kalau ada individu berpenampilan seperti ustaz, dekat TikTok kah, dekat mana-mana kah, walaupun berpuluh ribu, tapi minta tolong dengan jin, minta batu geliga lah, minta cincin lah, minta minyak lah, jangan percaya walaupun ramai followers. Hakikatnya dia bukan ustaz, tapi dia adalah bomoh yang bertopengkan ustaz. Ini seperti saya sebutkan tadi, zaman sekarang ini pintar. Bomoh-bomoh sekarang cerdik. Dia tidak akan mengaku saya bomoh sebab orang akan kata kau syirik. Tapi dia akan mengaku sebagai ustaz. Dia campur adukkan perkara-perkara khurafat, syirik, tahyul dan segala-galanya dengan amalan dia. Kemudian dia tampil pada masyarakat. Maka dia pun diagungkan. Itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan Nabi SAW menyebutkan ini riwayat Tabarani. Ini berkaitan jampi ya. Jadi saya rasa itu juga perkongsian pada malam ini. Berkenaan garis panduan khurafat dan azimat. Jadi sebagai penutup, kesimpulannya segala bentuk khurafat dan azimat sama ada yang berbentuk amalan atau kepercayaan boleh membawa kepada syirik dan kepada bertentangan dengan akidah Islam. Jadi saya sangat sarankan kepada Anda yang mungkin belum baca nih, PDF nih boleh cari dekat internet, Google, khurafat dan azimat garis panduan, download, baca. Ataupun forward kepada grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, share dengan sahabat-sahabat supaya kenal perkara khurafat dan syirik nih.